Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, apa khabar Ia, Saudara Sofian Ramli, Puan Nur Az-Zaini, Madam K, itu juga Saudara Mustafa Ilyas. Doa saya supaya anda semua sihat walafiat ya, Saudara Aslinda, Saudara Syah Ibrahim, Saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din dari Kemayan, Saudara Zamari LC, terima kasih saban malam menemani saya ya, Cik Nolia, begitu juga Bakar Ahmad. Semoga dirahmati Allah dan jauh dari sebarang bencana. Saudara, doa saya juga begitulah kepada anda supaya anda sihat walafiat semua. Bagi saudara Zizah Jane, apa khabar? Saudara Syirik Syarani daripada Muazzam Shah, Selipah Hanyut, saudara Ahmad Map, saudara Muhammad Paridun Tukiman, saudara Muhammad Paridun Tukiman, saudara Syirik Syarani, Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Tuan Haji Azhar, Abdul Manap, apa khabar Tuan Haji Pak Chu? Salam rasa sayang, PD semua pelajar katanya. Puan Hamidah Kamat, saudara Azrul Jalil, saudara Rosmini dari Pontian Johor, ABK, saudara Mak Yusuf Ishak dari Bandar Baru Kedah, Puan Nuraini Adnan, ABK, Azhari Tok Kaya, saudara Muhammad Zaki, saudara Muhammad Asidir dari Kuantan Pahang. Saudara Hani Abdullah, Waalaikumsalam. Saudara Said Wahab, terima kasih dari Tanjung Piai hadir, jauh dari Tanjung Piai, saudara. Apa khabar Datuk Zafridin juga, saudara Said Wahab, saudara Abu Nem, saudara ADZ Ketari, saudara Kamarul Azhari, Puan Ibjah, saudara Abu Nem, saudara Chef Haji Saleh, saudara Zizah Jane, saudara Ida Deli Wangsa, KNZ Smart Solution katanya. Saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, saudara Zul Ismail, saudara Nur Aili, begitu juga saudara Nurdin Din, Izzuddin dari Pulau Pinang, Rosli Misyah, saudara ABK, apa khabar? Saudara Kamarul daripada Negeri Sembilan, saudara Yaakob Bob, salam dari Sri Pangko. Wah, lama tak bercuti, teringat saya bila sebut Sri Pangko tu, teringat saudara ya, saudara Yaakob. Mudah-mudahan ada ketika nanti saya dapatlah bercuti ke sana. Ya, Puan Aminah, Kak Aminah, apa khabar? Saudara Abdul Aziz daripada Miri, Sarawak. Puan Selamah Yusof, selamat malam. Jaka Linglung dari Pulau Pinang. Saudara Syuk, Waalaikumsalam. Saudara Maruzik Yasid. Saudara Zul Ais, saudara Abi J. Begitu juga saudara Abdul Razak, saudara Abdul Hamid. Saudara Aris Saleh dari Segamat, saudara Taram Shah, apa khabar? Wamo, semoga sihat-sihat semuanya ya. Puan Umi Kalsum, Puan Ruby Din bersama dengan pasangannya, doa saya anda berbahagia sentiasa. Rawatlah cinta kasih dalam sebuah keluarga bahagia, Puan Ruby Din. Saudara Abdul Rahman Abdullah, saudara Ayub Tasik Cini, Mahal Hijrah dari Batu 11, Kuantan, cuaca baik alhamdulillah. Saudara Chef Haji Saleh, sekali sekat-sekat, tak ada suara katanya. Aduhai, tak tahulah saya, kadang-kadang mereka ganggu kita ya. Saudara Muhammad Remy, Muhammad Siddiq, saudara Richard Bakri, saudara Saleh Prima, begitu juga saudara Mokhtar, Puan Hafizah Junaidi, saudara Abdul Ghaffar Hamzah dari Kuantan Pahang, Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang, selamat malam. Saudara Jaharudin, saudara Muhammad Yusuf Baharum, saudara Syamsul Anwar, Rahim Atan, ya, saudara Saleh Prima, apa khabar? Jauhnya dari Ipoh, saudara. Begitu juga salam dari Kajang. Kajangnya hujan, tapi tak tahu siapa pengantar, tak ada nama. Saudara Kasim Maddin dari Bukit Sentosa Rawang, saudara Mutalib Meknun, Puan Rashidah Ahmad dari Kuartus Singapura. Bagaimana Singapura sekarang ni? Saudara Nur Azman, Puan Halimah Hashim, salam Mahal Hijrah katanya. Salam dari saudara Tun Arman, apa khabar? Saudara Pokmat Kelantan, Rusdi Saman, apa khabar anda dari Bacuk Kelantan? Saudara Rudin Malik, saudara Ilyas Muhammad, Mutalib Meknun, saudara Jaafar Jeff dari Sempurna Sabah. Begitu juga dengan Cik Rosli, saudara Jaharudin dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Moga anda berbahagia dan saya harus meneruskan tugas saya memberi pencerahan, tak lebih daripada itu saudara. Hari ini hari Rabu saudara, iaitu 1
Muharram awal Ma'al Hijrah, saudara. Tanggal 19 Julai 2023. Dan saya masih belum lagi mendapat laporan dari Kementerian Kesihatan berhubung tentang virus. Dah masuk ke hari yang ke-1217. Mudah-mudahan adalah berita baik yang akan disampaikan oleh Kementerian Kesihatan. Tapi sehingga saat ini belum ada lagi laporannya, saudara. Sebab itu saya tidak dapat memberi laporan, tetapi saya sentiasa berpesan pada teman-teman dalam suasana yang tak menentu ini, jagalah kesihatan kita, jaga kebersihan, jaga keluarga kita, saudara Muhammad Wahab Zain, saudara Cik Rosli, saudara Mimah Kitchen. Begitu juga saudara Alias Abdul Latif. Saudara Alias Abdul Latif, dia kata hujan di setiap alam. Saudara Azmi Nordin, salam dari Bagan Datuk. Baik, saudara, kita masuk segmen e-commerce, saudara. E-commerce ini bagi saya memanglah ada teman-teman kata tak payah sebut, saya tak boleh. Berilah teman-teman kita peluang untuk berniaga. Sebab itu saya kata kalau anda mempunyai produk untuk saya wawarkan tak ada masalah. Tak apalah. Berilah dalam 5-6 minit pun, bukan lama mana pun, saudara. Jadi, saudara, kalau anda punya produk, boleh hubungi Al-Azhar di talian 011330412441. Al-Azhar memasarkan bakur, setangi bakurnya dan juga minyak wangi dari tanah Arab. Anda yang tak dapat berhubung Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa Dendeng Manis Siti Farehah dan produknya iaitu Simpulan Kasih Cik Siti. Dibuka untuk pesanan. Anda juga boleh memesan apa-apa sira Lady Maria, rangup pedas manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Untuk teman-teman yang tinggal di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur ataupun Lembah Kelang, mau makan buah-buahan yang manis, yang segar, ceri, kiwi, anggur dan segalanya, saudara, harga lebih murah daripada harga di pasar dan buah-buah tersebut dihantar terus ke rumah anda. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Itu saja e-commerce kita malam ini, saudara. Dan kita masuk segmen naluri kehidupan. Dalam naluri kehidupan ini, saudara, ini adalah untuk cara kehidupan. Kalau kita hidup, ada kita punya batas-batas, pegangan kita, insya-Allah. Matlamat saya lain tak ada, saudara. Saya bukan untuk berdakwah sebab saya bukan orangnya yang mempunyai tauliah sebagai pendakwah ataupun ustaz maupun sebagai dai. Hanya sekadar bila teman-teman menghantar kiriman, saya baca, saudara. Baik, saudara. Sebenarnya, siapakah di antara kita ni yang tidak pernah mengalami rasa putus asa? Apabila perkara yang kita usahakan selama ini tidak nampak, tidak mendatangkan hasil sebagaimana yang kita harapkan. Jadi, adakah kita bertanya pada diri kita, apakah Allah akan begitu mudah memberikan sesuatu tanpa kita berusaha terlebih dahulu? Kebanyakan orang hanya berdoa saja, saudara. Tapi tanpa usaha yang gigih. Kerana manusia yang dicintai dan disayangi oleh Allah ialah mereka yang hidup menderita, merasai pelbagai kesulitan dalam hidup, tetapi mereka tetap sabar dan tidak mudah putus asa. Mereka tabah, mereka tenang dan redha dengan pelbagai ujian serta tidak menyalahkan takdir yang menguji tahap keimanan mereka. Kerana saudara, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang dan Maha Berkuasa terhadap seluruh alam ciptaannya. Allah mampu menjadikan perkara yang sulit kepada yang mudah. Begitu juga perkara yang mudah boleh jadi sulit. Oleh yang demikian, apabila berhadapan dengan pelbagai kesulitan, janganlah kita mudah berputus asa, saudara. Kerana Allah sentiasa ada di sisi kita dan kepadanya jualah kita memohon pertolongan. Yang terbaik, berdoalah jika kita mengalami kesulitan. Oleh demikian, saudara, apabila kita berhadapan dengan pelbagai kesulitan, jangan merasa cemas. Jangan sesekali kita mengeluh ataupun berputus asa. Kena sentiasalah kita menerima segalanya dengan berlapang dada, dengan harapan Allah akan mempermudahkan segala urusan kita di kemudian hari. Itu saja pesan saya. Itulah yang saya dapat daripada culipan daripada teman-teman. Saudara, kita masuk segmen mutiara kata, saudara. Mutiara kata ini kadang-kadang pendek tapi cukup berarti. Saudara, kita harus menjalani kehidupan ini seikhlas matahari. Perumpamaannya, jalanilah kehidupan ini seikhlas matahari. Sama ada dilihat orang ataupun tidak, ia tetap bersinar. Meskipun dirinya sama ada dihargai ataupun tidak,
ia tetap menerangi. Itu matahari saudara. Orang nak peduli ke dia ke, orang tak peduli ke dia, dia tetap bersinar. Dan sama ada orang nak terima kasih ke, orang apa tak apa, dia tetap menyinarkan cahaya untuk menerangi alam yang memang selalunya dalam gulap gulita, saudara. Jadilah seperti matahari, saudara. Dulu kita kata jadi seperti lilin, menyinari, menyinarkan cahayanya untuk menyinarkan kehidupan orang. Saudara, begitu juga jadilah seperti matahari, sama ada orang peduli ke tak peduli, dia tetap bersinar, saudara. Bagaimana pula dengan kata pantun daripada Pak Nazil? Jauh dari Perlis. Saya ucapkan jutaan terima kasih pada Pak Nazil kerana saban hari menghantar kiriman pada saya. Beliau berkarya sendirian di Perlis, saudara. Dan kita sama-samalah berdoa agar kesihatan Pak Nazil sentiasa sihat walafiat dan fikirannya sentiasa bercambah. Ada ilham-ilham yang baik untuk perkongsian kita bersama. Kata Pak Nazil, tepi laman pokok cekur, tempatnya terceruk, Masya Allah. Orang beriman sentiasa bersyukur, baik buruk ketentuan Allah. Itu yang tadi saya katakan tadi saya, apa segalanya adalah ketentuan Allah. Jadi Pak Nazir berpesan pada kita, kenalah sentiasa bersyukur, sama ada baik atau buruk, itu adalah ketentuan Allah. Tambah Pak Nazir lagi, makan kuih bakar sama roti kirai. Jangan suka bertengkar, khawatir tidak terlerai. Jadi kadang-kadang kita di peringkat angka bumi ni, peringkat bawahan ni, selalunya kita ingin menegakkan kita punya pandangan dan fikiran kita, akhirnya mengundang pertengkaran. Bila dah bertengkar, kata Pak Nazil, khawatir nanti tak terlerai. Itu keadaannya. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun, bagi saya cukup berarti. Dan saya tetap mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis. Peringatan saya kepada saudara, memanglah teman-teman kata, kenapa beri peringatan? Saya perlu memberi peringatan. Kalau saya tak beri peringatan, nanti peguam saya marah kat saya. Sebab dia kata apa-apa pun, sebab kadang-kadang mereka menyunting semula live saya ini dan dimasukkan macam-macam channel. Saya pun tak tahu. Tapi kadang-kadang mereka sunting pendek-pendek dan sebagainya. Sebab itu saya katakan, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan dan tindakan anda memasukkan dalam sebarang channel. Kerana saya tak mampu memantau setiap suntingan yang anda lakukan dan anda masukkan dalam pelbagai channel yang sedia ada. Itu peringatan saya, saudara. Pencerahan saya ini tidak lari. Hanyalah sekadar untuk memberi informasi tanpa dikenakan sebarang bayaran, secara sukarela, kerana saya mahu warga kita sentiasa berinformasi. Sebab itu kadang-kadang pencerahan saya ini agak membosankan kerana ia banyak bersifat informasi. Namun begitu, bila saya memberi pandangan, memberi ulasan, kita harus berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsipnya, saudara. Kalau anda mahu berbahas dan sebagainya dan hantar kiriman pada saya, tak ada masalah. Asalkan gunakanlah bahasa-bahasa yang ada santunnya. Sebab kita adalah warga cinta damai, menyantuni setiap masalah secara harmonis, saudara. Ingat peringatan saya itu, saudara. Baik, kita masuk berita pertama, saudara. Tentang, pertama sekali tentulah, saya memberi peringatan kepada warga. Bila saya dapat daripada kenyataan, daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Kerana Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora di sekitar perairan negara sehingga hari Rabu, saudara. Bukan untuk hari ini saja, bukan untuk besok, sehingga hari Rabu minggu depan. Jadi seminggu lamanya angin kencang akan bertiup dan laut bergelora. Met dalam kenyataannya pada jam 11 pagi tadi, saudara, memaklumkan bahawa amaran kategori kedua melibatkan kejadian angin kencang barat berkelajuan 50 hingga 60 km sejam dengan ketinggian ombak boleh mencapai setinggi 45 meter. Di kawasan-kawasan sekitar perairan Phuket dan dekatlah dengan kita. Sebab itu saya tiap malam saya memberi penjelasan kenyataan apa berlaku di negara China, di Vietnam, di Thailand, dan diyakini angin itu akan mula mara ke negara kita, saudara. Jadi menurut Met Malaysia, keadaan angin kencang dan laut bergelora berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai, termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.
Ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Selain itu, amaran kategori pertama melibatkan fenomena angin kencang berkelajuan 40 hingga 50 km dengan ketinggian ombak mencecah 3.5 meter dijangka berlaku di perairan Selat Melaka Utara, di timur Laut Samui, utara Condor, utara Reef North dan layang-layang serta Palawan. Itu kawasannya di sebelah Selat Melaka, saudara, bukan di Laut Cina Selatan. Angin keadaan kencang ni dengan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Jadi kalau anda rasa sehari dua ni nak pergi memancing semua, tunggu dulu. Bukan suruh batal, tidak, tunggu dulu sampai angin reda sedikit. Sebab katanya Met melaporkan seminggu. Sampailah hari Rabu akan datang. Seminggu angin kencang berlaku dan selalunya bila angin datang dia membawa hujan dan ribut petir. Berhati-hati, saudara. Sementara itu, saudara, setakat ini walaupun angin kencang berlaku, namun bahang dunia semakin membahang, saudara. Kerana apa? Di Beijing, sebuah bandar terpencil barat laut China mengalami suhu lebih 52 darjah Celsius. Rekod tertinggi negara itu. Dan China bergelut dengan cuaca di bawah 50 darjah Celsius hanya 6 bulan lalu. Jadi, agensi berita Xinjiang melaporkan suhu di bandar Sanbao di Xinjiang melonjak sehingga 52.2 darjah Celsius, lebih panas daripada tanah Arab, saudara. Kita di sini pun seksa bagaimanalah mereka, saudara. Suhu pada Ahad katanya memecah rekod pada 50.3 darjah Celsius. Dan sejak April, negara-negara di seluruh Asia dilanda beberapa pusingan gelombang panas yang memecah rekod dan mencetuskan kebimbangan mengenai keupayaan warga untuk menyesuaikan diri. Ya, saudara. Dalam keadaan begitu, sebahagian besar di Amerika juga turut mencatatkan rekod suhu yang panas melampau. Panas terik yang memecah rekod melanda sebahagian kawasan di Amerika Syarikat minggu ini, iaitu memasuki musim panas. Seperti di Phoenix, di Arizona, memecahkan rekod suhu panas kepada 43 darjah Celsius. Orang putih ni kalau panasnya 30 darjah Celsius pun dah mengelupu. Ini kan pula 43 darjah Celsius. Dan katanya cuaca sebelah malam memberikan sedikit kelegaan. Bukan di bawah 20, saudara. Rupanya leganya pun pada kadar 34 darjah Celsius. Retinya macam kita tengah hari di sini. Tapi waktu malam di Amerika, 34 darjah Celsius panasnya. Dan sebagian besar kawasan di selatan Amerika berada di bawah kubah haba. Artinya macam seolah dicekup, saudara, dengan suhu dari California hingga ke Florida, memecahkan rekod gelombang haba berbahaya dan berpanjangan untuk sebagian besar kawasan di selatan. Dan ini menyaksikan kira-kira 80 juta penduduk mungkin mengalami suhu atau indeks haba melebihi 40 darjah Celsius ataupun 105 Fahrenheit. Panas, saudara. Memang panas, saudara. Dan kesan daripada itu, gelombang haba yang melanda hemisfera utara dijangka terus meningkat, sekaligus membawa kepada peningkatan risiko serangan jantung dan kematian, saudara. Jadi amaran ini dikeluarkan oleh Pertubuhan Meteorologi Sedunia semalam, saudara. WMO, Pertubuhan Meteorologi Sedunia ataupun WMO memberi amaran bahawa gelombang haba itu berada dalam fasa awal dan ia mungkin menjangkau suhu lebih tinggi lagi. Itu di utara Afrika, di Amerika Utara, di Asia. Kita negara Asia, saudara. Afrika Utara dan Mediterranean. Melebihi 40 darjah Celsius. Jadi tambah WMO, rekod baru gelombang haba mungkin berlaku dalam beberapa hari akan datang. Di Eropah, panas tertinggi dalam 48.8 darjah Celsius. Di Sicily, 56.7 darjah Celsius. Dan Death Valley pun lebih kurang sama. Jadi Persekutuan Palang Merah Antarabangsa berkata orang-orang tua, warga emas dan mereka yang mempunyai keadaan kesihatan kronik adalah lebih terdedah kepada risiko. Jadi artinya sekarang ni lebih 60,000 orang Eropah telah pun mati dalam gelombang panas tahun lalu. Demikian menurut pakar. Jadi saudara, dalam suasana begini, kita harus kalau boleh duduklah tempat redup, banyakkan minum air, pasang kipas, saudara. Kalau tidak nanti gelombang haba ini
membahaya, terlebih lagi pada golongan tua dan mereka yang ada penyakit macam jantung, boleh dapat serangan sakit jantung, saudara. Itu laporan WMO, saudara. Bagaimanapun, usai saya beri penerangan tentang cuaca, kita tengok pula bagaimana pula dengan harga minyak. Ini penting juga, saudara. Sebab rumah kita ni nak ada kipas, nak kena adakan alat pengawal dingin. Bila pakai kereta, pakai alat pengawal dingin, tentulah banyak makan minyak. Saudara, bagaimanapun Kementerian Kewangan menyatakan harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 serta diesel kekal tidak berubah sehinggalah 26 Julai yang akan datang. Jadi dalam tempoh seminggu ni harganya kekal. RON 97 pada harga RM3.37 seliter, RON 95 RM2.05 seliter dan diesel pada RM2.15 seliter. Walaupun pasaran harga minyak antarabangsa meningkat bagai nak rak, tapi Kementerian Kewangan akan memantau serta bersedia untuk mencari kaedah mungkin dengan memberi subsidi. Begitulah secaranya. Yang paling penting, kehidupan rakyat terjamin. Saudara, dalam keadaan-keadaan begini, memang tidak dinafikan bahawa kita mengalami harga barangan makan yang mahal dan sebagainya. Tapi nampak gayanya, saudara, hari ini Tokey besar Pasar Raya Maidin, iaitu Datuk Seri Amir Ali Maidin menjangkakan sekiranya berlaku kenaikan harga barang pada Ogos ini yang katakan 20% itu tidak akan dinaik, katanya. Dia kata bukannya 20% sebagaimana yang pernah diramalkan. Jadi katanya kenaikan secara mendadak itu tidak akan berlaku berikutan kadar ringgit yang kini berada pada tahap baik dan trend itu dijangka terus mengukuh berdasarkan pada pergerakan terkini. Ya, minggu lepas kita melihat wang kita, ringgit Malaysia yang didagangkan tidaklah mengatasi sampai RM4.70 untuk $1 Amerika. Tapi sudah turun kepada RM4.52 dan mungkin sepanjang minggu ini tengoklah dalam 2-3 hari lagi, saudara. Sebab itu Tokey besar Maidin dia kata tak naik. Naik pun dia kata dalam 2% saja. Dan kalau saya nak kata semua barang tak naik pun tak boleh lah, katanya. Saya tidak pasti. Tapi kalau naik pun lah antara 1 hingga 2% saja. Itu dalam satu temu bual beliau dengan berita bernama, saudara. Kenaikan harga barang juga bergantung pada pelbagai faktor, antaranya inflasi, permintaan dan penawaran selain kadar ringgit. Kerana dalam 2 minggu lepas dia meramalkan akan naik 20%. Tapi itu tidak berlaku, katanya. Kalau naik pun antara 1 hingga 2%. Alhamdulillah, syukur kita, saat. Sebab itu hari ini Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub menyangkal dakwaan mengenai kenaikan harga barang. Kata yang kerap dimainkan oleh pihak pembangkang menjelang pilihan raya negeri. Beliau memberi jaminan langkah kerajaan mengawal penuh barangan tidak bersubsidi yang tidak memungkinkan kenaikan harga barang, katanya. Barangan seperti gula, tepung sememangnya tidak naik. Kerana ia dikawal penuh oleh pihak kerajaan. Apapun, katanya, barangan pilihan rakyat. Itu mengikutlah dia, itu yang tidak dikawal tak mampulah kerajaan nak kawal. Tapi makanan asas, beras, gula, tepung, susu dan sebagainya dikawal dan beliau memberi jaminan tidak akan dinaikkan. Kerajaan kita menempani isu kos sara hidup rakyat. Tapi kerajaan tak boleh mengawal kos gaya hidup rakyat. Itu yang dia tegaskan. Barang-barang jadi asas hidup rakyat setakat ini semuanya dikawal penuh oleh kerajaan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Mudah-mudahan kalau boleh, memang kita tahu harga barang ni kalau dah naik nak turun seksa bagai nak rak. Tapi bagaimanapun, tak dapat naik pun dapat bertahan pun, dapat dikurangkan. Tapi bagi saya yang penting, Menteri Ekonomi harus berusaha mencari jalan agar poket rakyat pula diisi. Ya, kalau poket kosong, poket nipis, barang murah macam mana pun, rakyat tak akan dapat menyantuni dan rakyat pasti tidak dapat meneruskan kehidupan. Jadi Menteri Ekonomi harus sealiran. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memastikan harga barangan tidak naik. Dan Menteri Ekonomi memastikan poket rakyat. Jadi barulah sealiran. Barulah kerajaan madani. Saudara. Dan Abang Mat Sabu juga akan berusaha untuk memastikan, macam semalam saya katakan. Beliau mengatakan beras cukup. Cukup untuk tahun ini. InsyaAllah mudah-mudahan semoga bekalan beras kita tidaklah berterusan bergantung daripada
pengeluar-pengeluar daripada kita beli daripada luar negara. Mudah-mudahan beras tempatan ini dapat dipertingkatkan. Itu kedudukan sara hidup rakyat kerana kita masih mengulangi impian dan hasrat kerajaan Madani, pimpinan Datuk Seri Ibrahim, kita kena ulangi lagi. Katanya kerajaan hari ini adalah untuk menangani derita rakyat. Dan beliau berazam dengan iktizam hingga ujung tahun ini, sepanjang tahun ini, tugas kerajaannya adalah untuk mengatasi kemiskinan tega. Dan beliau mahu menoktahkan, kalau boleh negara kita tidak mahu lagi ada kemiskinan tega di negara kita ini. Itu harapannya. Jadi kalau Menteri Ekonomi dapat memastikan poket rakyat dipenuhi, harga barangan terkawal, barangan keperluan, bagas dan sebagainya mencukupi, saya rasa tak ada masalah. Tapi kalau harga barang naik, poket rakyat menipis, petani-petani tidak dijaga, memanglah kehidupan rakyat terus menderita. Tapi jaminan daripada Perdana Menteri itu kita tunggu dan lihat sehingga hujung tahun, saudara. Baik, saudara, itu keadaan tentang makan, tentang sara hidup rakyat, kehidupan kita. Ya, saudara. Apa khabar, saudara Anwar Muhammad dari Kuantan, ya, saudara. Bob Ray Khalid, Waalaikumsalam. Saudara Fuad Johari, saudara Along Tai, MUTC, saudara Ismail, Kampung Yahoo. Ya, saudara. Baik, saudara. Sedikit penjelasan tentang apa berlaku di Thailand. Sebab itu saya dah memberi pesanan kepada teman-teman, kalau boleh elakkan untuk pergi melancung untuk seketika ke negara Thailand. Kerana nampak gayanya hari ini tidak nampak kelegaan ataupun selesai pihak Parlimen Thailand dalam pengundian ataupun melantik Perdana Menteri. Kerana pada awal pagi tadi saya menerima kenyataan bahawa Mahkamah Thailand telah pun menggantung, Mahkamah Perlembagaan Thailand menggantung sementara kelayakan ahli Parlimen Pita Limjaroenrat yang juga calon Perdana Menteri. Mahkamah itu menjelaskan akan mendakwa pemimpin parti Move Forward itu kerana dikaitkan dengan pegangan saham dalam syarikat media. Dan ini menyebabkan beliau tidak layak bertanding dalam pilihan umum pada 14 Mei lalu. Keadaan ini tentulah pasti akan mengundang kegusaran dan suasana yang tidak tenteram dalam politik di Thailand, saudara. Kerana Pita sepatutnya hari ini bertanding untuk undian jawatan Perdana Menteri kali kedua. Sebab itu dia kata dia pemilikan saham semua dia dah jual sebelum pilihan raya. Terpulanglah. Sebab di Thailand itu, saudara, junta ataupun senator yang dilantik oleh junta tentera masih lagi menguasai. Mereka ada 250. Pita cuma ada lebih kurang 232, tak cukup. Kerana jumlah keseluruhan ahli parlimen di Thailand 750 orang. Kalau setakat 352 tak cukup. 342 tak cukup. Dia masih dapat sekurang-kurangnya 362. Ini yang menghalang Pita nak jadi Perdana Menteri dalam waktu yang sama sekarang ini. Sebab semalam katanya ada rundingan. Pihak beberapa orang senator mahu menyokong Pita. Tetapi apabila parlimen, mahkamah menggantung kelayakan Pita sebagai ahli parlimen, maka hilanglah harapannya. Dalam keadaan begini, kita tunggulah besok lusa berita ataupun besok macam mana apakah anak Thaksin pula yang turut dicalonkan untuk jadi Perdana Menteri boleh menjadi Perdana Menteri. Sebab sehingga saat ini saya belum lagi dapat perkabaran dari Thailand. Cuma teman-teman yang nak bertandang ke Bangkok, tunggu dulu. Keadaan di sana pun tak selesai, saudara. Begitu juga, saudara, di Pakistan. Nampak gayanya di Pakistan juga Perdana Menteri yang disingkirkan turut mengalami nasib apabila beliau telah pun didakwa oleh junta tentera kerana diberitakan bahawa dia membocorkan rahsia kerajaan sepanjang menjadi Perdana Menteri. Apakah keadaan ini mewujudkan suasana pergolakan di Pakistan? Wallahu a'lam bissawab. Saya negara semakin berdolak dalih saya. Sebab itu, saudara, apabila saya mendengar atau melihat kenyataan dalam negeri, politik dalam negara ini, semalam saya membaca kenyataan ahli parlimen daripada Muar, Sadiq Sigaraga, Syed Sadiq, bila dia membuat andaian bahawa kononnya Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmadi itu mungkin dilepaskan oleh mahkamah. Saya geleng kepala, saudara. Bagaimana mungkin beliau boleh membuat andaian begitu, sedangkan andaian itu boleh membuatkan beliau didakwa sebagai menghina mahkamah. Sebab perbicaraan sedang dinantikan oleh Presiden UMNO.
Jadi dia tak bolehlah bawa kata bahawa perbicaraan itu akan disenyapkan, konon nak melepaskan. Sedangkan diri dia sendiri pun sedang berhadapan untuk kes untuk dibicarakan. Jadi janganlah ikut macam Sanusi bebas bercakap, pumpang, akhirnya diri terkait. Saya lihat Syed Saddiq ni ialah anak muda, kadang-kadang orang muda ni nak bercakap aja. Sebab penganalisa politik berkata, ini Dr. Mazlan Ali, dia kata dakwaan Presiden Perikatan Demokratik Malaysia mudah itu juga prejudis kepada mahkamah yang memperlihatkan seolah-olah institusi kehakiman dan perundangan negara tidak mempunyai kredibiliti. Ini kenyataan yang bahaya. Katanya pandangan Syed Saddiq itu sebenarnya dia seolah gagal memahami konteks sebenar ucapan Perdana Menteri ketika pelancaran Jentera Perpaduan Negeri Pulau Pinang pada hari lalu yang memaklumkan berdasarkan pada pengesahan Suruhanjaya Pencegah Rasuah, tiada mana-mana menteri dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan terpalit dengan skandal rasuah. Jadi jelas kenyataan Syed Saddiq ni prejudis kepada mahkamah. Dan beliau seharusnya tidak membuat andaian terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi yang katanya akan dibebaskan hanya bersandarkan kepada kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ia mahu maksud seolah-olah perundangan dan mahkamah kita dikawal oleh eksekutif. Ini suasana yang tidak baik. Apakah beliau merasakan suasana mahkamah hari ini berlaku sebagaimana persepsi orang? Bahawa yang dulu-dulu bagaimana Seri Najib kena, orang ni lepas dan sebagainya. Sedangkan hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan pihak eksekutif tidak akan campur tangan sebarang keputusan di mahkamah. Jadi kenyataan Syed Saddiq ini saya rasa-rasanya dia boleh didakwa. Kenyataan dia boleh didakwa kerana ia dianggap sebagai menghina mahkamah dan mempersoalkan kredibiliti dakwah. Itu keadaan saya. Banyaklah saya lihat banyak pandangan-pandangan daripada pakar-pakar undang-undang, penganalisa dan sebagainya. Jadi saya haraplah agar janganlah ada di politik kita memainkan isu-isu yang tak sepatutnya dimainkan, saudara. Jadi akhirnya nanti ada masalah. Sebab itu saya melihat kenyataan daripada Jabatan Peguam Negara. Sebab ada orang menuduh, kononnya mengatakan penahanan Datuk Seri Sanusi adalah kerana percaturan orang tertentu. Jadi Jabatan Peguam Negara menegaskan sebarang keputusan untuk mendakwa mana-mana individu adalah berdasarkan kepada keterangan dalam kertas siasatan tanpa memihak kepada sesiapa. Jadi AGC Chamber ataupun Pejabat Peguam Negara hari ini mengeluarkan kenyataan bahawa keputusan pendakwaan juga dilakukan berlandaskan trust integrity bagi memastikan mangsa, saksi, tertuduh dan orang awam memperoleh keadilan yang sewajarnya selaras dengan bidang kuasa peguam negara yang diperuntukkan mengikut perkara 145 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan. Jadi jangan kita buat tuduhan, saudara. Kuasa mutlak nak dakwa tak dakwa siapa terpulang pada peguam negara di bawah Perlembagaan artikel 145 dalam kurungan 3. Kalau dia nak lepas, dia boleh lepas. Kalau dia tak nak lepas pun tak boleh. Kalau dia kata bercara hari ni, bercaralah saudara. Jadi menolak dakwaan AGC Chamber, dia menolak dakwaan karenanya adanya dakwaan terpilih. Jadi pihak peguam negara menegaskan bahawa keputusan untuk mengenakan pertuduhan terhadap mana-mana orang adalah berdasarkan keterangan dan fakta hasil daripada penyiasatan dan bukannya atas arahan sesiapa. Jadi sebelum itu Jabatan Peguam Negara menafikan dakwaan wujudnya pendakwaan terpilih bermotif politik dan penginayaan saudara terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan di bawah mana-mana undang-undang peruntukan negara. Sekiranya terdapat keterangan dan bukti kukuh bahawa mana-mana individu telah melakukan kesalahan di bawah mana-mana peruntukan undang-undang, individu itu akan didakwa oleh Jabatan Peguam Negara berdasarkan peruntukan undang-undang tanpa mengira status dan latar belakang orang dakwa. Kenyataan itu dikeluarkan oleh AG Chamber kerana ada orang menuduh. Kerana orang menuduh bahawa kononnya pihak Jabatan Peguam Negara digunakan. Ini berhubung dengan pendakwaan Datuk Seri Sanusi semalam, saudara. Baik. Belum pun habis cerita lagi, kita kes Datuk Seri Sanusi, sebagaimana yang saya katakan semalam,
bahawa ada pihak SPRM sedang menyiasat. Pihak SPRM sedang membuka siasatan terhadap kegiatan rasuah yang melibatkan syarikat Perbadanan Menteri Besar Kedah MBI. Hari ini, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM telah pun menahan seorang pegawai kadan Perbadanan Menteri Besar Kedah dan seorang pengarah wanita. Itu sebuah syarikat bagi membantu siasatan kes rasuah dan salah guna kuasa dalam isu kecurian unsur nadir. Iaitu unsur nadir bumi, iaitu REE. Katanya siasatan itu membabitkan nilai rasuah bernilai 13 juta ringgit. Kerana suspek yang satu tu berusia 40 tahun dan seorang lagi 63 tahun ditahan lewat petang semalam di Alor dan dibawa ke ibu negara. Kedua-dua suspek kini direman 3 hari bermula hari ini hingga 21 Julai. Perintah reman dikeluarkan masing-masing oleh Magistrate Wan Syahidah Abdul Rahim di Mahkamah Magistrate Alor dan Magistrate Nur Syakirah Cik Hashim di Mahkamah Magistrate Shah Alam selepas permohonan reman dibuat oleh SPRM. Siasatan SPRM juga membabitkan perlindungan pihak berkuasa tertentu sejak tahun 2020 dalam kegiatan perlombongan secara haram. Jadi hasil siasatan mula mengesan beberapa pembayaran disyaki membabitkan rasuah berjumlah lebih 13 juta ringgit dan yang diberikan syarikat terbabit sebagai sogokan bagi melindungi kegiatan perlombongan haram dari tahun 2020 hingga 2023. Syarikat milik suspek wanita itu dipercayai mendapat kelulusan untuk menjalankan projek pembangunan ladang hutan pokok getah kelun. Itu kelun balak di 2 kompartmen di Kedah dalam tahun 2016. Mana artinya dia tahun 2016 dia dah dapat concession ataupun kelulusan tanah untuk menanam semula getah-getah kelun TLC. Jadi tapi tanah itu digunakan untuk melombong nadir bumi. Menurut sumber, projek terbabit bertujuan untuk menanam semula pokok getah kelun balak di kawasan pembalakan yang terbabit. Tapi pada tahun 2020, syarikat yang sama mengemukakan permohonan kepada kerajaan di Kedah bagi menjalankan aktiviti perlombongan REE dalam kompartmen yang sama. Namun setakat ini tiada kelulusan diberikan oleh kerajaan negeri berhubung permohonan syarikat terbabit bagi menjalankan aktiviti perlombongan itu. Jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan penahanan kedua-dua suspek dan berkata kes disiasat mengikut Seksyen 17 dan 23 Akta SPRM 2009. Bagaimanapun saudara, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno menyatakan beliau belum menerima kunjungan pegawai Suruhanjaya Pencegah Rasuah bagi siasatan dalam isu unsur nadir bumi. Dia kata dia hanya mengetahui tentang siasatan SPRM menerusi kenyataan dibuat oleh akhbar. Dia kata, saya hanya baca. Nampaknya akhbar telah mendahului proses. Saya pun hairan juga macam mana tajuk tu boleh keluar. Saya rasa ada satu plot yang besar sedang dirancang untuk memburukkan imej saya sebagai gambaran bahawa saya ini orang yang bermasalah, disiasat oleh macam-macam agensi. Itu kata Menteri Besar. Jadi sebab itu dia kata salah satunya perkara itu brainstorm untuk mengaitkan salah laku di Kedah adalah isu REE. Masalah tentang REE ini katanya adalah kecurian. Kalau saya tahu orang curi, tentulah saya tangkap. Nama pun kecurian, tentulah orang tak tahu kan. Jadi kecurian itu cuba dibina naratif bahawa pencurian itu melibatkan Menteri Besar. Takkanlah saya nak curi barang diri saya sendiri. Itu katanya, saudara, dalam kenyataan media. Jadi, mengulas lanjut tentang surat sokongan untuk membawa pekerja dari negara China masuk ke negara ini, Datuk Seri Muhammad Sanusi berkata dalam usaha untuk mengekstrak REE telah berlaku satu usaha sama antara MBI, Menteri Besar Incorporated dan Prospek Suria. Itu keadaan saudara. Dia kata tak ada, tapi bagaimanapun memang ada perlombongan. Dia jawablah, kita tak nak cakap apa. Saudara. Saya cuma melaporkan apa yang dinyatakan oleh Datuk Sanusi dan apa yang sedang dilakukan oleh SPRM. Sebab tu saya katakan, lepas satu-satu berderitlah nanti saudara. Berderitlah nanti. Sebab itu kena wujudkan satu mahkamah khas lah untuk membincangkan atau membicarakan mereka-mereka yang terkait
dengan isu rasuah, saudara. Aduh, apa nak jadi negara kita? Begitu juga, saudara. Tiba-tiba lewat petang tadi, hari ini sudah pun tular dalam boleh katakan banyak media sosial dan saya mendapat laporan, saudara. Ini keadaan sebab musim-musim pilihan raya negeri ni, saya ia bukan saja melibatkan pihak SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, ataupun Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM, ataupun anggota PDRM sibuk untuk menjalankan tugas masing-masing untuk memastikan keharmonian negara. Tapi nampak gaya sekarang, saudara, ia turut melibatkan bidang guaman apabila khidmat para peguam diperlukan, sama ada untuk membela ataupun melakukan tindakan undang-undang. Sebab ini lewat tadi, saya tular media sosial di mana-mana pun dan media sinar melaporkan. Ya, saya terima berita sekitar dalam pukul 6.30 petang tadi, saya, bahawa katanya Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumpulkan surat tuntutan, letter of demand, kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung kenyataan mengenai pelupusan hutang peneroka Lembaga Kemenjangan Tanah Persekutuan atau Felda, selain menuntut permohonan maaf secara terbuka daripada Perdana Menteri. Saya tu hari dalam isu kemelut tentang hutang Felda ni, saya dah bagi pandangan saya secara peribadi. Saya kata sudah-sudahlah. Yang paling penting, peneroka dah selesai masalah hutangnya. Itu matlamatnya. Jadi tak payahlah nak tegak seorang tu orang ini. Tapi nampak guys sekarang ni berlarutan. Apabila hari ini letter of demand ataupun surat tuntutan yang dikeluarkan oleh firma guaman Rosli Dahlan Saravana Partnership bertarikh 18 Julai dihantar ke kedua-dua alamat, itu di kediaman Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kajang, Selangor, dan di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya. Jadi menerusi dokumen tersebut, firma itu menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Perdana Menteri Kewangan telah membuat kenyataan fitnah dengan niat mencemar, menjatuhkan dan merosakkan reputasi ahli Parlimen Paguh. Jadi isunya Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap pada 7 bulan itu hari, berucap di Bangi, kemudian berucap di Pulau Pinang, di beberapa pentas politik tentang isu Felda. Saya dah bercakap, kalau boleh jangan, sudah-sudah dah. Tapi menjawablah. Sebab itu tuntutan itu mahu agar Yang Amat Perdana Menteri membuktikan dan memperlihatkan, menunjukkan mana surat yang mengatakan dia menandatangani kelulusan dan sebagainya. Bagi saya, biarlah Perdana Menteri menjawab. Cuma saya kata sekali lagi, saudara, kenapalah kita isu Felda ini dimainkan lagi? Saya tak tahulah. Nampak-nampak gayanya wujudlah peperangan. Tapi yang untung, saudara, peguam lah. Peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim, peguam Datuk Tan Sri Muhyiddin. Saudara, kos guaman bukan murah, saudara, sekarang. Dan sebab saya katakan, dalam keadaan sekarang ni, terpaksalah diwujudkan sebuah mahkamah yang khusus membicarakan orang politik. Yang rasuah, yang saman menyaman, tak berhenti, saudara. Itu gambaran yang saya lihat. Aduh, hai. Memang memalukan, tetapi nak buat macam mana? Sekarang ni Tan Sri Muhyiddin dah saman Datuk Seri Anwar Ibrahim, tentulah beliau akan menjawab. Tak selesai lagi lah nampak gayanya. Memanglah sama menyamai ini bukan boleh selesai sebelum pilihan raya umum. Lepas pilihan raya nanti. Kalau ini nak dijadikan sebagai modal untuk pilihan raya umum, saya rasa tidak mendatangkan apa-apa pun. Di kedua belah pihak. Tak ada keberuntungan bagi Pak Tan Sri Muhyiddin, tidak ada keberuntungan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi yang kita lihat ternyata bahawa perbalahan kedua mereka ini nampak gayanya semakin melebar. Dan sebab itu saya katakan, masalah sekarang ni bila bercakap dengan Tan Sri Anwar, Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam keadaan orang ada kuasa. Banyak lagi akan terdedah nanti, saudara. Saya selalu pesan pada kawan-kawan, teman-teman. Sebab saya dengar juga, ada juga pemimpin daripada Selangor, daripada Kelantan, daripada Perlis, saudara, yang tinggal di Kuala Lumpur. Semua ni bekas-bekas ahli UMNO yang telah pun berpindah ke seberang sana. Saya nak berpesan satu saja. Jangan pijak ekor ular. Jangan nanti anda dipatuk. Kerana bukan semua mereka itu bersih. Pasti ada sesuatu yang tak kena. Sepanjang anda berada di anjung kuasa. Jadi bila anda sudah melontarkan kenyataan yang bukan-bukan, maka nanti bila dibuka file demi file, itu yang Datuk Anwar Ibrahim kata, ramai yang berderit akan disaman, dibawa ke muka pengadilan. Terpulang
Saya sebagai teman, sebagai apa, saya lebih suka mencari perdamaian sebab kita adalah warga cinta damai. Kita nak melihat negara ini maju ke depan. Bukan nak melihat kebejatan orang ni sama orang ni jawab begini. Sampai bila takkan selesai? Rakyat mahu melihat bahawa macam saya kata tadi, ada saudara Sri Ramli sebagai Menteri Ekonomi. Lakukanlah supaya ekonomi rakyat ini dapat digembeling lagi. Menteri jaga makanan, pastikan harga tak naik. Menteri Pertanian, pastikan produk pertanian itu tidaklah kebergantungan pada negara luar. Dan soal sama menyaman apa hal? Saya petang tadi saya tengok begitu, saya kata, tak selesai lagi. Dan ini juga akan berlarutan, saudara. Pasti akan berlarutan. Sebab lewat petang tadi juga, SPRM tu dah mula siasatan tentang isu yang melibatkan syarikat Menteri Besar Incorporated Kedah. Jadi MBI ini, saudara, betul lah ketua eksekutifnya si Polan bin si Polan. Tetapi bos pada MBI ini adalah Menteri Besar. Nama pun syarikat itu Menteri Besar Incorporated. Saling menjawab dan saya rasa tak tahulah. Tunggu masa lah dari macam-macam yang akan terdedah nanti. Baik, saudara. Malah nak ulas tentang apa kebejatan tu, kita masuk segmen kita. Sebab sekarang ni countdown kita. Tinggal lagi 10 hari. Hari penamaan calon. Dan tinggal lagi 24 hari mengundi untuk kita menoktahkan segala kebejatan dalam pilihan raya negeri di 6 buah negeri. Sebab itu menurut kata Timbalan Menteri Pertahanan Saudara Datuk Adli Zahari, dia kata seramai 49,660 pegawai dan anggota tentera serta keluarganya terbabit dalam pengundian awal pada 8 Ogos. Proses itu akan berjalan di 54 buah pusat mengundi awal ATM yang diwakilkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya di Terengganu, Kelantan, Kedah, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan juga Selangor. Di Terengganu seramai 2,444. Sebab kita nak bercakap hari ini tentang Terengganu. Di Terengganu sejumlah 2,444 pegawai dan anggota bakal menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Artinya jumlah pengundi awal daripada tentera adalah 2,444 di negeri Terengganu. Saudara, dan saya melihat saudara di Terengganu ni agak menarik juga, saudara. Kerana penyataan daripada Datuk Menteri Besar, iaitu Datuk Samsuri, dia kata tiada senarai calon import untuk diketengahkan oleh PAS pada pilihan raya kecil Parlimen Kuala Terengganu. Ini saya nyatakan sebab ada orang mengatakan bahawa kononnya mantan Siswa Agung UMNO akan diturunkan bertanding bagi kerusi Parlimen Kuala Terengganu pada tanggal 12 bulan serentak dengan pilihan raya negeri. Tapi bagaimanapun Datuk Sri Samsuri mengatakan tidak ada calon import. Tak adalah jawabnya, saudara. Biarlah Terengganu dengan Terengganunya lah, saudara. Dan saya juga melihat banyak pemerhati mengatakan bahawa kononnya pengundi-pengundi muda ni bakal menentukan aliran undian dan sebagainya. Tapi dapatan saya bahawa banyak pemerhati politik berpandangan sokongan pengundi muda, terutama dalam kalangan anak muda, mereka tidak konsisten. Dan kebanyakan mereka tidak setia berpegang teguh pada satu-satu logo. Macam orang UMNO, dia kekal pada orang UMNO. Dia boleh berubah-ubah. Pengundi muda ni, saudara. Kalau dulu mereka sokong PAS, besar kemungkinan mereka juga boleh menyokong UMNO Barisan Nasional ataupun kerajaan. Jadi undi mereka boleh berubah pada pilihan raya. Kerana setakat ini, saudara, mengikut daftar pilihan raya yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, kumpulan pengundi muda berumur 18 hingga 20 tahun bagi pilihan raya negeri kali ini paling ramai ialah di Selangor. Selangor terdapat sejumlah 274,194 orang. Kedah ada 104,284 orang pengundi muda, saudara. Bagi negeri Kelantan 96,513. Pulau Pinang 67,633, Terengganu 64,264 dan Negeri Sembilan 55,017 orang. Itu jumlah pengundi muda yang akan membuat perhitungan dalam pilihan raya nanti, saudara. Sebab itu jadi jumlah mereka ni boleh beralih. Namun begitu, saya mendapat berita yang mengatakan bahawa kejutan pilihan raya kali ini di Pantai Timur bakal berlaku.
Ini kerana angin perubahan di Pantai Timur semakin kuat berlegar menjelang penamaan calon pilihan raya negeri pada 29 Julai ini. Walaupun rekod kemenangan di dua negeri Pantai Timur, saudara, milik Perikatan Nasional, rata-rata pengundi sudah pun mula sedar, katanya. Jelas sekali kebajikan yang janjikan masih belum ditunaikan. Sebagaimana janjikan sewaktu membentangkan manifesto pilihan raya umum yang ke-15. Jadi masa PRU 15 dulu ada manifesto yang dijanjikan, tapi hingga saat ini belum ada tertunai pun. Jadi mereka mengatakan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak laksanakan tunai apa yang dijanjikan. Isu kenaikan penurunan harga minyak, kaulan harga barang dan penyediaan pekerjaan serta sekolah pendidikan percuma. Rupa-rupanya bukan dalam keadaan begitu saja. Kerajaan di dua negeri juga sehingga saat ini masih belum melaksanakan apa yang dijanjikan dalam manifesto pilihan raya yang ke-15 dahulu. Sehingga membuatkan mereka menang semua di kursi parlimen, di Kelantan dan di Terengganu. Tapi saudara, terus terang saya lihat, saudara, terus terang ini saya bercakap ni saudara berdasarkan kepada fakta, data, ya, bukan diri saya, tidak. Saya melihat bahawa pengundi-pengundi daripada PAS dia kekal dengan PAS. UMNO dia tak lari. Kalau dia UMNO dan keadilan juga tidak lari. Tapi apabila disatukan undi daripada Parti Keadilan cantum dengan UMNO, itu yang kadang-kadang membuat advantage. Setara jumlah undi, kerana bagi pengundi PAS, Perikatan Nasional PBM, mereka bergantung pada PAS. Dia tidak mempunyai ahli di peringkat negeri-negeri. Mereka cuma menunggu daripada PAS. Tapi macam UMNO, dia bercampur dengan keadilan. Undi-undi daripada keadilan, daripada amanah. Ini memperkukuhkan kedudukan mereka. Saya bagi contoh macam di Kuala Besut. Betul, pilihan raya dulu UMNO dapat 8,000. PAS dapat 7,000. Tapi jangan lupa bahawa keadilan ada Parti Pakatan Harapan 1,000. Jadi kalau 8,000 campur 1,000 dah 9,000. Macam mana nak lawan kalau kekal begitu statusnya, saudara? Bagi Kota Putra, saya melihat, saudara, Kota Putra kawasan ini dulu PAS dapat 9,100. UMNO 9,143. Bukan? 9,700 Kota Putra. PAS dapat. UMNO dapat 8,500. Jadi dia punya difference, perbezaan cuma 800. Tapi Parti Keadilan di situ ada 1,500. Undi Parti Keadilan tak lari. Saya belum dengar lagi undi-undi daripada Parti Keadilan ni akan menyeberang sana. Tak ada, mereka kekal. Kalau mereka kekal dengan 1,500, kalau dicampur dengan 8,500, di situ ada 10,000. Dan sedangkan masa menang dulu saudara Muhammad Nur Khuzaini, mewakili PAS, dia dapat 9,700. Jadi perbezaan lebih kurang 300-400 undi, saudara. Begitu juga di Jertih, saudara. Di Jertih UMNO menang. Iaitu 9,143. Dan amanah ada 1,500. Kalau campur dua, tu ada 10,600. Sedangkan PAS ada 7,000. Kalau ini saya melihat pertembungan akan berlaku antara UMNO dengan PAS di Kelantan dan di Terengganu. Tidak akan ada walaupun mereka mewakili Parti PBM, Parti Perikatan Nasional, tapi di bawah lambang PAS. UMNO bersama dengan Pakatan Harapan bercantum. Tentulah UMNO akan menggunakan lambang Barisan Nasional. Begitu juga saudara di Ulu Besut. Ulu Besut itu hari Muhammad Nawi Muhammad. Dia dapat 8,000. Dan Mat Daik daripada PAS 6,000. Daripada Pakatan Harapan 860. Itu undinya. Saudara, saya melihat bahawa dari segi keseluruhan daripada 32 kerusi Dewan Negeri di Terengganu, saudara, besar kemungkinan UMNO boleh mendapat sekitar sampai 19. Sebab sekarang pilihan raya lepas UMNO dapat 10. PAS ada 22. Sekarang ni kalau UMNO dapat 19, PAS 13, besar kemungkinan ini dikatakan satu kejutan bakal berlaku di Terengganu. Saudara, di Jabi, Jabi, ini agak menarik, saudara. Sebab undi PAS dia menang, cuma majoritinya adalah sejumlah 56 undi je. Calon PAS Azman Ibrahim dia dapat 8,061. Muhammad Iskandar daripada Barisan Nasional 8,006. Jadi 51 majoriti. Tetapi amanah ada 690. Dulu pertandingan 3 penyuru. Kalau 2 penyuru, cantuman amanah bersama dengan UMNO sudah jadi 8,690.
8,709. Macam mana dengan apa? PAS cuma dapat 8,061 saja. Di permaisuri, calon UMNO menang 10,000. PAS dapat 4,000. PKR ada 803. Begitu juga di Langkap. Saudara Langkap, UMNO dapat 9,000. PAS cuma dapat 5,000. Di Batu Rakit, calon UMNO dapat 10,000. PAS cuma dapat 9,700. Dan undi daripada Pakatan Harapan ada 800 di situ. Di Tepuh, saudara, saya melihat di Tepuh, ini kubu PAS. Sebab dia dapat 10,000 dan UMNO cuma dapat 8,000. Tetapi jangan lupa, Pakatan Harapan ada 1,000. It's good fight di Tepuh. Di Buloh Gading, PAS mendominasikan di Buloh Gading. Sebab dia itu hari tanding 11,500. Saya memberi gambaran ini, saudara, biar jelas. Saya tidak mahu berpihak mana-mana. Realitinya macam di Buloh Gading, PAS dapat 11,500, UMNO cuma dapat 7,000. Sedangkan Amanah pun cuma ada 894. Kalau campur pun 7,800. Macam mana nak menang dengan dapat 11,000? Tapi kena kerja keras lah. Terpulanglah kalau berlaku perubahan. Tetapi di seberang Takir, saudara. Seberang Takir tinggi jauh. Dato' Ahmad Razif Abdul Rahman. Beliau dapat 9,340 dulu. Calon PAS cuma 7,400. Tapi kalau 9,300 campur pula dengan calon daripada Parti Keadilan 939, undi keadilan campur 9340 campur 939, di situ aja sudah ada 10,000. Calon PAS cuma ada 7,000. Di Bukit Tunggal, ini kubu PAS 8,000, macam lah UMNO 5,000. Kerja keraslah, saudara. Begitu juga di Wakaf Memplam. Saya lihat Wakaf Memplam ni 2 kali ganda. PAS dapat 14,000, UMNO dapat 7,000. Amanah, calon Amanah cuma 1,500. Saudara, di Bandar, kursi Bandar, PAS dapat 7,000. Tetapi di Bandar, saudara, waktu pilihan lepas, ini kawasan ni saya ingat bukan pengundi bukan Melayu pun ramai juga. Di Bandar, PAS dapat 7,000. Calon MCA dulu 5,000. Tetapi jangan lupa, saudara, Saudara Azan Ismail daripada Parti Keadilan, PKR, dia dapat 3,900. Kalau 3,996 campur dengan 5,042, artinya dia dah ada 8,1, dia ada 10,000, 8,000, 9,000. 9,000 dan PAS cuma ada 7,000. Sebab itu saya kata Bandar ada ruang untuk menang. Begitu juga di Ladang. Di Ladang, PAS dapat 8,200, UMNO ditari dapat 7,800 dan Keadilan ada 2,800. Campur dua, situ saja sudah ada 11,000. Sedangkan PAS ada 8,000. Di Batu Buruk, ini kubu PAS, saudara. Batu Buruk 15,000, saudara. UMNO ada 9,000, Amanah 2,000. Dan 11,000 saja. Di Alur Limbat, calon PAS dapat 13,000, UMNO 9,000, PKR 1,400. Jadi ada 10,500. It's good fight anyway. Di Bukit Payung, begitu juga Bukit Payung 11,000 dia dapat, dan UMNO cuma 7,000, PKR 1,000. Campur dua ada 8,000. Saudara, di Rurendang ni memanglah kawasan Menteri Besar. Dia tanding, dia menang 13,800. Calon daripada UMNO, Nekdir, dia cuma dapat 7,000. Dan Amanah dapat 700 saja. Jadi campur dua tu pun dah lebih dalam 8,000. Sedangkan PKR ni PAS dapat 13,000. Tetapi di Pengkalan Berangan, saudara, walaupun saudara Sulaiman Sulong, PAS, dia ada 11,896. Calon UMNO 11,000, saudara, 11,406. Bezanya lebih kurang dalam 490. Majoriti 490. Di situ ada, saudara, itu calon daripada Pakatan Harapan 1,145. Tu. Jadi sekarang Pengkalan Berangan itu juga dalam keadaan yang bahaya untuk PAS. Begitu juga di Telemong. Telemong adalah kubu Rozi Mamat, dia menang 9,000. Sedangkan calon PAS cuma dapat 5,000. PKR ada 455. Di mana PAS 8,000, UMNO 5,800, campur dua tu pun baru 6,000. Sedangkan PAS ada 8,000. Di Kuala Berang, saudara. Di Kuala Berang juga agak menarik, saudara, sebab 7,000 PAS dan UMNO ada 6,600. Kalau campur dengan PKR sudah ada 7,500. Agak satu pertandingan yang agak menarik di Kuala Berang. Sebab saya katakan UMNO nampak bangkit di Terengganu, saudara. Di Ajil, Ajil lagi menarik, saudara. PAS dia dapat 8,132. UMNO 8,124. Ertinya 4 undi, saudara.
Kursi Adil, majoriti PAS cuma menang itu hari, cuma 4 undi saja. Dan Pakatan Harapan ada 679. Campur UMNO dengan 679 tu, work home lah. Itu gambaran yang saya dapat, ini di Adil, saudara. Begitu juga di Bukit Besi. Bukit Besi memanglah UMNO dia menang 5,770 dan PAS 5,724. Jadi retinya berbezanya adalah 46. 46 majoriti je saya. Itu di Bukit Besi. Tetapi Pakatan Harapan ada 487. Ini undi standby. Tapi dalam Tok Abang saudara, memanglah PAS dapat 12,000, UMNO ada 7,000. Di Surah juga kekuatannya pada PAS saudara. PAS ada 12,000 dan UMNO ada 5,000. Di Paka 11,800, PAS, UMNO cuma ada 8,400. Di Kemasik juga, kawasan ini saya nampak bahawa PAS 9,600, UMNO cuma ada 7,400 dan Amanah ada 1,500. Campur dua tu baru 8,900. Di sana PAS kalau dia kekal ada 9,600. Tetapi di Kijal, saudara, Kijal nampak gayanya Datuk Mat Said ni kukuh lah. Dia ada 9,500 tadi. Dia menang dengan majoritinya 1,000 lebih. Kalau campur pula lagi dengan Pakatan Harapan 1,000 lagi, majoriti boleh jadi 2,000 lebih, saudara. Di Cukai, walaupun PAS, saudara, PAS menang itu hari 12,000. UMNO 7,000, tetapi Parti Keadilan ada 5,104. Itu yang kita lihat waktu ada yang Muhammad Mulid Tengku Razali pergi ke Kemaman. Saya nampak yang 5,000 tu. Kalau 5,000 campur 7,000 ada 12,000, saudara. 12,600. Hanafiah itu hari dapat 12,400. Itu gambaran di Cukai di Kuwait of Malaysia, iaitu di Kemaman. InsyaAllah saya rasa nak pergi sekali lagi lah ke sana nak melihat perkembangannya. Di Air Putih, PAS 12,985. Saudara. Tetapi UMNO juga dapat 12,239. Bezanya lebih kurang 600. Tetapi Parti Keadilan ada 2,195. Itu keadaan di negeri Terengganu. Sebab itu besar kemungkinan kejutan bakal berlaku di Terengganu. Sama kita tunggu, saya lihat. Secara untuk saya memberi penjelasan apa pula berlaku di Pulau Pinang. Negeri terakhir untuk saya memberi penjelasan dalam kita menghadapi tinggal lagi 10 hari, hari penamaan calon. Jumpa lagi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.